Baiklah, kisah seram kali ini dikongsikan oleh Dr. Kamarul Arifin. Ketika ni dia bertugas sebagai HO. HO ni kira macam pelatih lah, doktor pelatih di sebuah hospital. So dia ditugaskan untuk menjaga satu ward, iaitu ward kanak-kanak. Dan ward kanak-kanak yang dia jaga ni adalah ward kanak-kanak yang kritikal. Biasanya kanak-kanak yang melecur, kanak-kanak yang kena kurang darah, dan kanak-kanak yang kena kanser. Memang wardnya ward khas. Memang orang luar pun hanya penjaga saja yang boleh jaga. So dia ditugaskan untuk menjaga pada waktu malam. Pada waktu malam. So setiap ward dia ada nurse lah, dan ada pesakit. Dan kebetulan hari tu dia kata pesakit kurang sebab ada perayaan. Ramai ibu bapa minta anak-anak dorang dikeluarkan lah, discharge. Cuma ada seorang pesakit ni memang tidak dapat keluar sebab darahnya kurang. So adalah seorang penjaga lah untuk budak tersebut. Namun dijadikan cerita pada waktu malam, ketika Dr. Kamarul ni tengah buat laporan, tiba-tiba loceng bip berbunyi, bip bip. Maksudnya ada katil pesakit yang tekan emergency lah, dan beritahu. Kemudian dia suruh nurse lah, doktor tu, kau pergi tengok apa yang berlaku. So nurse tu pergilah. Dan nurse tu kembali dan beritahu, doktor, mak pesakit tu beritahu ada bunyi bising, bunyi bising dekat katil anaknya. So Dr. Kamarul ni dia cakap, bunyi bising apa? Kau cek dulu, cakap bunyi apa. Kemudian nurse tu pergi lagi semula dan cek. Dan bila cek, nurse tu datang semula, dia cakap, tidak tahu doktor, bunyi apa. Coba doktor sendiri cek. Jadi Dr. Kamarul pun pergilah cek sendiri. Dan bila dia cek, bunyi tu ada tapi tidak tahu bunyi apa. Dia cek katil, dengan boleh alih sikit anak. Dia cek bantal, cek tilam, tidak ada apa-apa. Cek, apa bunyi ni? Cek tingkap. Bila dicek tingkap, bunyi tu hilang. Hilang. Jadi Dr. Kamarul ni macam yang kurang pastilah makcik apa bunyi ni. Dia cakap, tak apalah makcik, kalau ada bunyi lagi beritahu kami. Kemudian mereka pun balik ke kaunter. Dan doktor tu terus buat laporan. Tiba-tiba sekali lagi mak pesakit tu bunyikan lagi, doktor, tolong doktor, anak saya tidak dapat tidur doktor. Bunyi apa tu doktor? Jadi si Dr. Kamarul ni pergi lagi lah. Dia cek seteliti yang boleh. Kali ini dia alihkan sekali. Dia cakap, tolong alihkan anak dulu. Dorang cek. Cek bawah katil, cek bawah bantal, cek bawah tilam. Kemudian Dr. Kamarul tanya lah nurse tu, ini katil siapa? Siapa sebelum ni? Kemudian nurse tu beritahu, ini pesakit ni. Dia beritahu nama pesakit tersebut. Dan bila nurse tu sebut nama pesakit tu, mata Dr. Kamarul terus besar dan dia pandang nurse. Dia cakap kan. Kemudian dia beritahu pesakit tu, kita pindah katil dekat dengan kaunter. Mak budak tu cakap, kenapa? Tiada apa-apa, ini macam ada kerosakan lah. Tapi Dr. Kamarul tahu ada sesuatu di katil tu. Dan pesakit tadi tu dan mak dia dipindahkan di katil yang kosong lah, yang dekat dengan kaunter. Kemudian nurse tu macam rapat-rapat lah dengan doktor. Janganlah rapat-rapat, nanti mak budak tu tahu. Doktor, saya takut doktor. Relax, tenang, benda ni memang ada mengganggu, tapi buat tidak tahu. Rupa-rupanya katil yang budak tu tempat dia baring, bekas pesakit di situ adalah pesakit kanser. Dan pesakit kanser tu telah meninggal dunia. Dan sepanjang budak tu tinggal di katil tu, dia sering membunyikan giginya. Kalau ada dengar budak-budak kalau tidur ke orang tua ke tidur yang bunyi gigi begitu kan, bunyi gigi belaga tu, kebiasaan budak yang sudah meninggal tu dia sering membunyikan giginya. Dan sebab itulah mereka tahu yang membunyikan gigi tu memang jelmaan budak tu. Dan bunyi gigi tu, walaupun sudah orang tinggal pindahkan katil, bunyi gigi tu masih lagi terdengar berdekatan dengan mereka. Dan bila ada bunyi tu, nurse tu akan takut, doktor, buat tak tahu. Memang meremang bulu roma dorang. Dan mereka masih menjadi misteri kenapa bunyi gigi tu mereka boleh dengar.